Rasa paling pandai adalah rasa yang disuntik dalam hati oleh iblis kepada orang yang kalau dia menuntut ilmu bukan dapat ilmu bermanfaat. Tetapi andai kita ambil separuh saja, saya nak ilmu, maka apa saja ilmu yang ada di TikTok kita tak tengok manfaat ke tak manfaat, manfaat ke tak manfaat. Maka ketika itu seandainya kita tengok tak bermanfaat, maka tinggalkanlah. Kalau seandainya kita masuk, lama-lama kita shock, kita rasa best bila cerita tentang salah orang, orang sana tak betul, orang sana tak betul. Kita sedang menyatakan bahawa kita semua betul, geng kita betul, puak kita betul, kita paling betul. Dan akhirnya tanpa sedar kita terpengaruh dan menjadi ta'assub dengan pemikiran kita paling betul, kita paling pandai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, wa ba'd. Terima kasih pertama sekali kepada pengacara majlis kita, majlis ilmu kita pada pagi hari ini, Puan Sharifah, Al-Fadhil Ustaz Ridwan, yang tadi memberikan kata alu-aluan untuk program kita. Timbalan pengurusi Tuan Haji Ahmad bin Yusof, ya. Bahagian dakwah Tuan Haji Yusof, Ketua Muslimah Hajah Liza, saya dengar tadi. Tim ahli jawatan kuasa Masjid Rahmah, Al-Afadhil, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pegawai masjid. Seterusnya kepada asatizah, para guru, pemimpin setempat. Kita juga ada Saud, apa tadi? Saud Bahrain. Masya Allah. Ni orang Melayu ke orang Bahrain? Sautul Bahrain. Dan seterusnya lah semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, para tetamu Allah yang Allah telah hantarkan ke dalam hati kita kad jemputan yang berupa hidayah, inayah, taufik, sehingga kita dapat bertemu dalam majlis ini. Tak lupa juga saya pada sahabat saya Haji Ramzi yang bersusah payah membantu saya. Haji Ramzi yang bersama. Semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian. Pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur kerana memberikan kepercayaan kepada saya, seorang hamba Allah yang sangat fakir dan dhaif ini, untuk saya dapat bersama dengan tuan-tuan, puan-puan, insan-insan yang mulia yang berada dalam majlis ini. Saya doa ke hadirat Allah, jadikanlah majlis ini sebuah majlis yang benar-benar memberi manfaat kepada setiap orang yang hadir, dengan diberikan kepada hati kami kaya limpahan ukhuwah kasih sayang,
Dan ya Allah, tambahkanlah kami ilmu pada pagi hari ini insya-Allah. Baik, semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, dalam kita ni akan duduk, saya dimaklumkan sekitar 1 jam 20 minit. Tuan-tuan dan puan-puan, ada bateri ke? Untuk duduk selama 1 jam 20 minit lagi. Saya tak dengar jawapan. Alhamdulillah, lega hati saya rasa, Masya Allah ya. Kerana yang datang kat sini ada yang kalut sampai tak sempat nak sarapan. Jadi tentulah sambil dengar ujiannya bertambah. Ada yang merisaukan saya sarapan telajak lebih. Jadi Masya Allah, nak bertahan 1 jam 20 minit nak dengar bicara ilmu, duduk. Dahlah masjid kita airconnya bagus, kapetnya lembut. Jadi suasana tu menyebabkan orang yang sarapan telajak pagi tadi, dia susah nak fokus. Tapi ketika tuan-tuan kata baterinya cukup penuh, meyakinkan kita semua insya Allah. Tuan-tuan, saya tak bercadang pun sebenarnya nak berceramah pada tuan-tuan dan puan-puan. Ayah saya pesan Zul, ya, ayah saya. Tapi kalau belah metua saya, dia jenis orang pendang. Orang pendang, Tok Wan saya duk panggil saya Zun. Banyak kali saya bagi tahu dia Tok Wan, saya Zul. Dia pun diam. Sekali dia panggil Zun. Saya mengalah lah. Akhir sekali saya tak nak betulkan dah. Dia mesti panggil saya Zun. Kenapa tiba-tiba saya cerita pasal Tok Wan saya? Ayah saya pesan, Zul, sekiranya kamu dipanggil berceramah, tengok kepada audiens. Tengok pada yang datang ceramah. Sekiranya mereka orang tak pandai, ceramahlah. Tetapi sekiranya didapati mereka orang yang pandai, jangan ceramah, ajaklah berbincang. Saya perhati seorang-seorang daripada hujung menggunakan scan saya, sampai ke hujung saya tak jumpa seorang yang tak pandai. Orang pandai ni ada dia punya, apa dia panggil apa? Oh, aura, Masya Allah. Tengok kan, saya pun tak cukup bahasa. Orang pandai ni ada aura pandai dia. Jadi saya perhati seorang-seorang, saya kalau boleh jumpa seorang tak pandai dah sedap hati dah. Tapi saya tak jumpa walaupun seorang. Jadi nampaknya saya tak boleh gunakan pendekatan. Zid ke? Masya Allah, kau baik saya, Masya Allah. Dekat sini ke rumah? Saya tak boleh gunakan pendekatan ceramah. Jadi saya kena gunakan pendekatan muzakarah. Jadi saya nak minta izin daripada tuan-tuan untuk kita sama-sama bermuzakarah. Boleh ke macam tu tuan-tuan dan puan-puan? Boleh? Baik, sungguh tempat lain tak boleh tuan-tuan. Tempat lain dia marah balik. Dia kata kita dah set ceramah, buatlah ceramah. Kenapa nak kena tukar? Sekali kan tukar kat poster, nak tukar balik dalam WhatsApp. Tapi di sini Masya Allah mudahnya kan. Jadi boleh ke tuan-tuan? Jadi kalau macam tu, pagi ini kita punya perjalanan kita ialah muzakarah. Kerana ulama menyebut ilmu dah ada dalam dada setiap orang. Tadi Al-Fadhil Ustaz Ridwan, dia dah menyebutkan tentang bermula terbenanya Masjid 2017. Siri ceramah dan kuliah telah diadakan. Maknanya orang yang ada dalam majlis ini adalah orang yang ada ilmu. Tanggungjawab saya adalah bukan beri ilmu, tetapi hanya sekadar suburkan ilmu. Beri baja kepada ilmu. Ulama pesan ilmu hanya akan subur dalam dada setelah dia masuk dengan muzakarah. Hayatul ilm muzakaratun. Ilmu yang ada dalam diri kita, kita akan baja dia dengan muzakarah. Jadi tuan-tuan, sekali lagi, konsep
Majlis kita ini ialah muzakarah. Makna memang sangat-sangat dua hala. Artinya, apabila saya lontarkan satu soalan, bukan untuk menguji sebab ada orang dia sakit hati. Tanya kita, bila dia mari sampai jauh, pergi tanya kita. Bila ditanya tuan-tuan, bukan nak uji tuan-tuan tahu atau tak tahu, hanya nak mencetuskan supaya kita berfikir. Kerana akal manusia tidur, hanya bangkit bila ditanya. Ketika saya beri maklumat bagi maklumat, akal kita tetap akan tidur. Yang mengejutkan dia adalah bila ditanya. Betul atau tidak? Baik, kalau macam tu saya nak mula dengan persoalan pertama. Kita semua yang datang pada pagi ini, yang keluar dan meninggalkan rumah kita sebentar, yang datang ke sini dengan persiapan, Nabi mengangkat darjat kita sebagai kal mujahid. Kita ni tuan-tuan kena sedar, bila kita datang ke sebuah majlis ilmu, Nabi namakan kita adalah mujahid, mujahidah, mujahidun, mujahidin. Jadi level kita tuan-tuan bukan level biasa. Level kita adalah mujahid. Tuan-tuan sanggup tak nak ambil ni? Tuan-tuan sanggup tak nak ambil gelaran mujahid diletakkan dalam diri kita sekarang? Saya akan tanya, tuan-tuan kena respon tuan-tuan. Itu cara kita. Dah setuju tadi kan muzakarah? Tuan-tuan bersetuju atau tidak untuk memikul dan menyandang jawatan mujahid sepanjang kita berada dalam majlis ilmu? Tuan-tuan setuju atau tidak? Saya minta izin minum boleh ke? Sebab mereka kata, nak kata musim panas, hujan manjang. Tapi perit tekak lah. Nak kata musim durian, baru habis. Jadi alasan je. Yang penting saya nak minum air sikit. Tuan-tuan boleh ke tuan-tuan? Baik, sungguh. Tempat lain tak boleh tuan-tuan. Masya Allah. Dia jamaah qaryah sini ni memang soleh-solehah. Alhamdulillah. Baik. Setuju atau tidak yang kita adalah mujahid? Sekali lagi tuan-tuan, saya nak sebut, mungkin tuan-tuan tak perasan, apabila kita datang ke sebuah majlis ilmu, Nabi menyebut mereka itu kal mujahid fi sabilillah, seperti seorang mujahid. Makna Nabi nak bagi tahu kualiti kita ialah mujahid. Sebab dalam agama dia banyak kualiti. Ada mungkin abid, tetapi kita sekarang bukan abid. Nabi angkat darjat kepada mujahid. Soalan saya, adakah kita sedar? Kita aware? Bahkan kita rasa yang kita sekarang adalah seorang mujahid dalam majlis ini. Itu je soalan saya tuan-tuan. Setuju atau tidak yang kita adalah mujahid? Baik. Awak dia macam slow, ha? Saya memanglah nak cakap bahasa Kedah tapi tak apa jadi, itu masalah. Mana Cik Ramzi? Cik Ramzi, nanti bagi taklimat, bagi pasih sikit bahasa Kedah, baru sedap sikit. Sebab bila saya cakap tuan-tuan tak best kan? Kan? Baik, pandainya ambil hati, ya Allah. Ya. Baik. Kalau tuan-tuan dan puan-puan setuju yang kita adalah mujahid fi sabilillah, yang kita nak perang siapa? Seorang pejuang, dia kena tahu siapa yang dia perang. Seandainya kita tak tahu yang kita perang, kita nak perang dengan siapa? Wahai mujahid, kamu nak berperang, kamu berperang dengan siapa? Bolehkah saya dengar di hujung telinga saya ini jawapan daripada para mujahid? Siapa, apa yang kita nak perang dalam pertempuran kita pada pagi hari ini? Ya? Baik. Alhamdulillah. Saya suka mendengar jawapan tu. Saya lupa tadi nak beritahu, orang yang bercakap dalam sebuah majlis ilmu kerana memperkayakan majlis ilmu, baginya pahala sedekah ditulis oleh malaikat. Main-main tuan-tuan. Kita cakap tadi, tuan-tuan cakap nafsu lah, tuan-tuan cakap diri lah, semuanya mendapat pahala walaupun tak betul.
Tuan-tuan jangan lemah semangat pula, Masya Allah. Baik, kita sedang berjuang tuan-tuan. Kita kena faham bahawa dalam sebuah perjuangan, kita sebagai seorang mujahid, kata Nabi dalam majlis ilmu, yang kita nak perang sebenarnya dua benda. Dua benda. Yang pertama adalah memerangi kejahilan. Yang kita nak perang, yang tuan-tuan jangan kata tuan-tuan kata jawapan tadi salah. Tak, tuan-tuan dah mula nak left group kan? Malah main jauh jawapan dia buat kita dah jawab bagus-bagus. Tak ada yang tak kena, tetapi bagi nampak dengan jelas. So yang kita nak perang siapa tuan-tuan? Setiap kali saya datang ke majlis ilmu, saya adalah seorang pejuang. Yang saya nak perang adalah kejahilan. Saya nak perang jahil yang ada dalam diri saya. Saya nak memerangi jahil yang ada dalam diri saya. Untuk makluman tuan-tuan, jahil adalah tentera yang sangat kuat. Tak ramai orang boleh kalahkan dia. Sebab tu tak ramai orang sanggup datang berperang dengan jahil. Dan ramai orang dikuasai oleh jahil, maka kekalah dia jadi jahil. Tetapi kita semua datang, Masya Allah kita datang pada hari ini yang saya nak perang adalah kejahilan yang ada dalam diri saya. Saya bukan cerita tentang orang lain, tetapi saya nak cerita tentang apa kejahilan yang ada dalam diri saya. Ini yang saya nak perang. Tuan-tuan bersetuju setakat ini? Oh baik. Yang kedua, Bahrain. Bagilah semangat sikit. Yang kedua. Yang pertama apa tadi tuan-tuan? Sebab kejahilan dalam hati kita. Bila kita mendapat sesuatu ilmu, kita sedang memerangi kejahilan tersebut. Dan kejahilan, saya ulang, adalah satu benda yang sangat kuat. Sehingga Masya Allah, ramai manusia tumpas dengan kejahilan, hidup secara jahil, mati sebagai orang jahil. Baik. Yang kedua yang kita nak perang sebagai mujahid, yang kita nak perang apa tuan-tuan? Masya Allah. Orang takwa ni tuan-tuan, asal tanya je apa misi takwa. Orang bertakwa ni tuan-tuan, asal tanya je sikit, jawapan dia takwa tuan-tuan. Kita nak perang tuan-tuan. Kita nak perang. Yang kedua ialah lalai. Ada orang ada ilmu dah, tetapi kenapa dia perlu datang ke majlis ilmu? Sebab saya nak perang lalai saya. Saya bukan tak tahu tentang solat, tetapi saya lalai tentang solat. Saya bukan tak tahu tentang zikir, tetapi saya lalai dalam zikir. Saya bukan tak tahu peranan sebagai seorang suami, tetapi saya lalai peranan saya sebagai seorang suami. Saya bukan tak tahu tanggungjawab sebagai seorang isteri, tetapi saya lalai. Maka ilmu adalah benda yang perang lalai tersebut. Jadi kita datang ni tuan-tuan untuk perang dua benda ini. Yang pertama kejahilan adalah lalaian. Kita selalu jahil, jawapannya adalah ilmu. Maka ilmu juga, kata Imamul Ghazali, akan membangunkan seseorang yang tidur. Tuan-tuan, ada satu ingatan daripada Syekh Khalil Farahidi. Syekh Khalil Farahidi dia menyebutkan tentang manusia dan ilmu. Sebab kita tahu sekarang, kita dah tahu, oh aku datang nak memerangi kejahilan. Sebab itu pahala mujahid, kata Allah dalam Quran, tak pernah sama dengan orang yang duduk di rumah. Tuan-tuan yang hadir ke majlis ini, pahalanya tak sama dengan orang yang duduk di rumah. Kerana pahala mujahid sentiasa besar. Dan peperangan kita, pastikan kita menang. Kerana matlamat peperangan, apabila kita berjaya memerangi kejahilan, maka kita akan bertambah ilmu pengetahuan. Itu yang kita akan bincang satgi. Baik, semua yang dikasihan, saya sebut nama siapa tadi? Tak sat. Saya sebut nama seorang. Siapa ingat? Syekh Khalil Al-Farahidi. Baik, ingat pesan dia pada saya, pada kita semua pada pagi hari ini. Dia kata apa tuan-tuan?
Dia kata ar-rijalu arba'atun. Ar-rijalu arba'atun. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadhalika alimun fattabi'uh. Wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri fadhalika naimun faayqidhuh. Wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadhalika mustarshidun faarshiduh. Wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadhalika jahilun farfudu. Boleh dapat ke? Ke saya ulang sekali lagi? Boleh? Saya ulang sekali lagi? Awak macam marah kan? Saya boleh ke? Baik, alhamdulillah. Sekali lagi no? Kata Syekh Khalil Farahidi, ini muhasabah, kita muhasabah. Aku di mana di dalam majlis ilmu, aku di mana dalam kedudukan ilmu, aku di mana dalam perjuangan aku nak memerangi kejahilan yang ada dalam diri, aku di mana dalam memerangi kelalaian dalam diriku sendiri. Maka mudah kata Syekh Khalil Farahidi berkata, ar-rijalu arba'atun, manusia dan ilmu terbagi pada 4 jenis. Manusia dan ilmu terbagi pada 4 jenis. Baik, disebut dengan kelompok yang pertama adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadhalika alimun fattabi'uh. Ada setengah perkataan fas'aluh. Yang pertama adalah orang tahu. Orang yang tahu dan dia tahu yang dia tu tahu. Orang tu tahu, dia tahu yang dia tu tahu. Inilah dia orang alim. Maka ikutlah dia atau tanyalah dia. Baik. Dapat ke yang pertama ni? Baik. Apa dia lebih kurang? Baik. Muslimah banyak mencatat kan, muslimin banyak menghafal. Beza kan antara keduanya kan. Orang yang kuat hafalan macam Imam Syafi'i, dia tak perlu catat sangat, dia dengar, dia rakam. Balik nanti dia buat kuliah insya-Allah kat rumah. Jadi muslimah kalau ada suami datang, cuba cek antara catatan dhabit, catatan dengan dhabit hafalan. Mana tahu kalau sama tu memang cemerlang, alhamdulillah. Baik. Jadi muslimah kena belajar bagaimana cara menghafal. Jadi kalau dah mantap hafalan, tak payah bawa buku kan. Baik. Kelompok yang kedua ialah rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Dia tahu, tetapi dia tak tahu yang dia tahu. Dia tahu, tetapi dia tak tahu yang dia tahu. Dzalika naimun. Ini dalam masyarakat adalah kelompok orang yang tidur. Mengaji banyak dah, tetapi dia tak perasan yang dia tahu. Kadang-kadang balik daripada luar negara, balik dalam masyarakat, dan dia tak buat apa pun pada masyarakat. Kerana dia apa? Naimun. Orang ini, kata Syekh Khalil Farahidi, aiqidhuh. Jadi bahagian dakwah kita, biro dakwah kita cari orang-orang macam ni, kejutkan dia. Kita kata, Ustaz, bantu kami. Ramai dalam majlis kita, kalau masjid kita ini, alangkah bagus. Kalau kita tak boleh buat majlis ilmu, buat majlis muzakarah. Ada bekas-bekas cikgu, ada bekas-bekas doktor, ada bekas pegawai tadbir. Mungkin dalam muzakarah tiang-tiang yang ada dalam masjid buat macam zaman dulu. Bagaimana ilmu seorang guru dapat dimuzakarahkan sehingga anak qaryah dapat manfaat. Baik, itu orang yang tahu. Banyak dalam masyarakat kita orang tahu dibazirkan. Orang bisnes, macam kawan saya Haji Yazid, Masya Allah, kena buat satu tiang halakah. Macam mana bagi bisnes maju jaya? Ini orang yang kita kata tahu, tetapi masyarakat tak tahu yang dia tahu. Tapi kalau kita boleh bangunkan, kita buat di masjid kita insya Allah. Sebab saya tengok kegairahan kita pada ilmu
dalam sebuah masyarakat tak semua gairah tentang ilmu. Jadi orang yang ada ilmu dalam masyarakat tak kira bidang apa, kita raikan insya-Allah. Mungkin ada di kalangan kita doktor. Kita ajak dia bincang tentang diabetik. Apa yang dikatakan kencing manis. Pengalaman dia 30 tahun sebagai doktor. Masjid kita boleh manfaatkan. Baik itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, ni saya. Sebelum tuan-tuan jawab, saya nak booking. Ini saya. Saya pada kelompok yang ketiga. Siapakah yang berada pada kelompok yang ketiga? Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang tak tahu, tapi dia tahu yang dia tak tahu. Dia tak tahu, tapi dia tahu yang dia tu tak tahu. Susah betul ya cakap. Dia tak tahu dan dia tahu yang dia tak tahu. Ini kata Syekh Khalil Farahidi adalah golongan mustarsyid. Mustarsyid. Orang yang minta ditunjuk. Fa'arsyiduh. Tunjuklah dia. Ya. Saya rasa kita kan berada di situ kan. Saya yakin tuan-tuan kalau tuan-tuan datang dalam majlis ni kata, aku dah pandai, tuan-tuan takkan datang majlis ini. Tapi tuan-tuan dan saya sama. Saya nak tahu. Saya tahu, saya tak tahu. Baik, kerana ilmu Allah itu tersangat luas. Baik, ini kelompok yang kita harap, ya Allah, ij'alna min daripada golongan mursyidin, mustarsyid. Orang yang minta ditunjuk. Amin. Amin ya Rabb. Semua yang dikasih lain, golongan yang keempat, saya macam tak ada semangat nak terjemah. Macam tak ada semangat nak terjemah. Kerana golongan keempat adalah orang yang tak tahu, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Golongan yang keempat adalah orang tak tahu dan dia tak tahu dia tak tahu. Dia tak tahu. Tapi dia tak tahu yang dia tak tahu. Ini golongan keempat. Maka Syekh Khalil Farahidi kata, farfudu. Orang macam ni, hang tinggalkan saja. Nanti berhujah, berdebat, habis masa. Tenaga kita, stamina kita, bagian dakwah kita habis tenaga. Maka tumpu pada golongan yang ramai pada kelompok yang ketiga. Baik, semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, sebelum saya masuk pada poin yang berikutnya, boleh tak kalau kita baca satu doa sama-sama? Kita baca satu doa sama-sama. Boleh atau tidak? Saya kena minta permission, orang kata. Saya ni tetamu tuan-tuan, kan? Lepas tu tengok pula masjid tadi, Masya Allah Cik Ramzi kata tengok, kata, ui, latar belakangnya Gunung Jerai. Allahu Akbar, memang best lah masjid ni. Dia punya suasana sangat alami, sebab tu orang dia sangat baik. Masya Allah. Boleh kita baca doa ni? Baik. Saya suka baca, saya kat mana-mana majlis, saya akan ambil berkat majlis untuk baca doa ni sama-sama insya-Allah. Baik. Jom kita baca. Tapi ingat, lepas ni dia akan jadi, daripada doa ini akan jadi satu bahan perbincangan. Dan dia keluar hujung tahun. Periksaan nanti. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. What? Siapa? Kenapa? Tak, saya nak baca. Saya nak baca. Siapa nama? Azam. Bagi saya habis baca dulu boleh? Azam? Bagi saya habis baca dulu, nanti saya terang. Boleh ke? Azam dia stopkan saya. Kenapa Azam? Okey. Azam tanya, yang nak baca ni mana dalil dia?
Saatlah saya baca dulu, nanti sebab tu baru saya bagi tahu dalil dia. Boleh Azam? Sabar Azam. Saya baca dulu insya-Allah. Baik, jom kita baca. Nanti saya terangkan. Okeylah. Saya menyerah dengan Azam. Okey, doa ini tuan-tuan, Azam, ada dalam Sunan Ibnu Majah. Doa ini bersifat ma'thur. Ad-doa ma'thur. Biasa dengar doa ma'thur? Doa yang disandarkan sama ada pada Quran ataupun pada hadis. Sebab doa tak semestinya disandarkan kepada Quran dan kepada hadis secara tepat. Kita cakap apa pun pada Allah, dia dianggap doa. Tetapi doa ini, Azam, boleh lihat dalam Sunan Ibnu Majah, dalam sahihnya, dan diriwayatkan oleh isteri Nabi yang bernama Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah berkata Nabi membaca doa ini pada setiap lepas fajar. Maknanya lepas subuh, inilah waktunya Nabi banyak baca doa ini. Boleh? Zam? Boleh kah? Kita terang di pandang bat lain pula. Tadi tanya. Boleh? Okey, dah boleh? Sekarang kita baca, no? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbala. Kita ulang 3 kali tuan-tuan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Tuan-tuan tolong minta betul-betul doa ini, sebab ulama kata sebenarnya erti, makna, kehidupan ada dalam 3 rangkap doa yang kita baca tadi. Yang pertama, ya Allah, aku minta padamu ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, aku minta padamu, ya Allah, rezeki yang baik. Aku minta padamu, ya Allah, amal yang diterima. 3 benda ini adalah makna hidup kita. Apabila Allah bagi 3 benda ini, hidup kita bermakna. Apabila Allah tak bagi 3 benda ini, walaupun kita ada kehidupan, ada rumah, ada kereta, ada bisnes, ada anak, tetapi kita tak dapat makna. Sebab tu makna dia ada dalam 3 ni. Jadi minta sekali lagi, last, kita minta munajat betul-betul, ya Allah, pagi ini di masjid yang mulia ini, wahai Allah, bersama dengan insan-insan yang mulia, anak-anak kita yang merupakan pelajar penuntut ilmu yang sangat mulia, kita baca agar Allah mendengar perkenan ini, mendengar permohonan ini, dan Allah memperkenankannya insya-Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semua yang saya kasih sekalian, oleh kerana 3 benda tadi adalah benda sangat penting dalam hidup, crucial, benda yang sangat penting dalam hidup. Boleh tak tuan-tuan, saya nak menjelaskan kefahaman kita berdasarkan kepada doa tadi. Dan kita buat satu pengukuhan. Lepas kata apa? Affirmation. Kita buat satu pengukuhan, pemantapan dalam minda kita. Oh, ini yang aku perlukan dalam hidup setiap hari sebenarnya. Baik, tuan-tuan, boleh tak saya nak tanya untuk perbincangan, apakah dalam hidup perkara yang paling penting? Saya sedang tanya. Yang paling penting apa dia?
Yang paling penting apa? Sihat. Sihat. Berdasarkan doa tadi. Jangan pergi lain lagi. Nanti bab sihat pula, nanti kita pergi panjang lagi bab lain. Belum masuk lagi. Yang paling penting dalam hidup apa? Baik. Tolong ingat dalam kepala kita, wahai para pencinta ilmu, yang penting dalam hidup bukan ilmu. Tolong ingat betul-betul. Tolong ingat, tulis, rakam dalam kepala, yang penting dalam hidup bukan ilmu. Jadi apa yang paling penting dalam hidup? Apa dia? Saya dengar jawapan saya, alhamdulillah, tapi saya nak dengar yang lain lagi. Biar banyak sikit mulut yang bercakap, banyak pahala lagi insya-Allah. Pahala sedekah sedang terbuka untuk kita tuan-tuan. Di samping jangan lupa ada tabur masjid, bagilah. Allah akan gandakan rezeki orang yang berinfak pada rumah Allah. Kerana apa? Setiap sin tersebut akan mengalir menjadi elektrik. Kemudian orang solat, orang bagi pahala, orang bagi dapat pahala sama. Kita duduk rasa sejuk. Kenapa sejuk? Sebab aircon datang daripada elektrik, ada orang bayar. Kita duduk menuntut ilmu, orang bayar dapat pahala. Jadi pahala paling banyak berganda adalah bila kita bersedekah. Jangan lupa insya-Allah tabung-tabung masjid kita ada. The best adalah bagikan harta kita sebahagian untuk rumah Allah. Baik, sekali lagi tuan-tuan, ingat ilmu tidak penting. Boleh ingat? Jadi apa yang penting? Zikir. Tak dengar? Oh, rezeki. Dalam hidup rezeki tak penting. Yang penting dalam hidup amalan tak penting. Jadi tuan-tuan, apa yang penting? Baik. Ni semua kan pencinta ilmu, semua pencinta ilmu, mujahid ni. Kena jelas tuan-tuan. Ya? Tak dengar? Apa aja? Lebih nyawa pula, Masya Allah kan. Tak ada nyawa, hanya cakap apa pun tak guna. Masya Allah. Betul lah, Masya Allah. Berdasarkan doa tadi tuan-tuan, ingat ilmu tidak penting. Dah tulis kah? Dah ingat kah? Jadi kalau macam tu, yang paling penting adalah ilmu yang bermanfaat. Tengok buat muka marah. Tuan-tuan, ada beza tak di antara ilmu dan ilmu bermanfaat? Langit dengan bumi. Ramai orang kalau tanya dia, untuk apa kita datang? Saya nak tuntut ilmu. Tetapi sebenarnya kita disuruh untuk tuntut ilmu yang bermanfaat. Kita disuruh untuk tuntut ilmu yang bermanfaat. Saya tak nak kita baca doa yang lain. Nabi sebut dalam hadis, dalam doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Azam. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi tanda tangan doa pada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku minta jauh daripada Engkau ilmu yang tak beri manfaat. Maknanya Nabi nak bagi tahu, apabila ada majlis ilmu, bila kita masuk dalam tu, ilmu tu boleh jadi dua. Satu ilmu bermanfaat, satu ilmu tak memberi manfaat. Kita tak risau. Sedangkan sepatutnya bila kita datang ke majlis ilmu, yang kita nak dengan jelas adalah ilmu nafi', ilmu bermanfaat, ilmu bermanfaat, ilmu bermanfaat. Tatkala kita hantar anak kita ke sekolah, tolong bisik kat telinga dia, anak, tuntutlah ilmu yang bermanfaat. Jangan hanya cakap pada mereka tuntut ilmu. Kerana ilmu boleh jadi dua.
sama ada ilmu bermanfaat dan ilmu yang tak bermanfaat. Kita selalu bagi separuh kan tuan-tuan. Akhirnya kita tak faham dengan menyeluruh sesuatu perkara. Mari kita buat sikit ujian tuan-tuan. Contoh ya. Kalau kita bagi separuh, makna dia hilang keseluruh. Bila kita bagi separuh, keseluruhan makna hilang. Contoh. Contoh. Tuan-tuan. Contoh. Apakah wahyu yang pertama turun? Kita bincang kan? Apakah wahyu yang pertama turun? Kenapa saya macam dengar tapi macam tak apa jelas tuan-tuan ya? Boleh bagi jelas kan? Apakah wahyu yang pertama turun? Wahyu pertama, please. Wahyu pertama turun. Tuan-tuan, dengar betul-betul. Soalan, jawab bagi betul. Apakah wahyu yang pertama turun? Saya tak tanya wahyu yang kedua turun. Sebab wahyu pertama turun ketika Nabi umur 40 tahun. Wahyu yang kedua turun, Nabi berumur 43 tahun. 3 tahun antara wahyu pertama dengan wahyu yang kedua, tempoh masa adalah selama 3 tahun. Saya tak nak tanya wahyu yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Wahyu yang pertama, tolong saya tuan-tuan, lajukan perbincangan kita. Apakah wahyu yang pertama turun kepada Nabi? Baik. Wahyu pertama bukan Iqra. Wahyu pertama tuan-tuan. Aduh, cakap Melayu pula. Bacalah, itu bahasa Melayu. Bahasa Arab. Tuan-tuan, tolong saya. Bantu bagi laju sikit perbincangan kita. Wahyu pertama turun bukan Iqra. Bukan. Wahyu pertama. Wahyu pertama bukan Iqra. Ingat saya bagi tahu tadi? Faham separuh, merosakkan pemahaman seluruh. Baik. Apakah wahyu yang pertama? Wahyu pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia buat nak marah sekali lagi. Dia nak marah. Tengok kan? Sikit-sikit marah. Sikit-sikit marah. Beza tak antara Iqra dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Beza. Hari ini orang bagi tahu tentang wahyu pertama adalah baca. Dia pun syarah baca. Marilah kita jadi masyarakat membaca. Marilah kita jadi masyarakat yang meneroka ilmu. Tak. Itu bukan wahyu pertama. Sebab baca dah ada dalam tamadun Greek. Baca telah ada dalam tamadun Parsi. Baca telah ada semua tamadun. Bila turun tamadun baru, takkan sama dengan mereka. Apa beza antara kita dengan orang lain? Orang lain baca, kita juga baca. Tapi baca kita apa? Baca kita dengan nama Allah. Baca kita dengan nama Allah. Sat. Contoh, bukan minum. Kali ini contoh. Katalah ayat dia, minumlah dengan tangan kanan. So poin utamanya, adakah minum ataupun dengan tangan kanan? Takkan semua tak sarapan? Dengan tangan kanan itu jadi penting. Bila kita kata minumlah saja, kita minum Pepsi, kita minum Coca-Cola, kita minum teh tarik, nampak tak? Tak, bukan itu poin.
Poinnya adalah minum dengan baca dengan nama Allah. Tuan-tuan, akhirnya orang menterjemah separuh walaupun tahu, tetapi pemahaman menyeluruh salah. Saya banyak pergi universiti ataupun kadang-kadang ditulis sebesar-besar kat sekolah, Iqra. Tak jumpa Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq. Akhirnya apa jadi pada masyarakat, tuan-tuan? Kita baca, tapi Allah tak sama dalam baca. Kita mengaji, Allah tak sama dalam mengaji. Tuan-tuan tengok ya, serius tak serius apa yang kita bincang pada pagi ini? Semua yang saya kasih sekalian, saya pergi sekolah, saya tanya berapa orang di sini yang mengajarkan tentang agama? Agak-agak berapa orang angkat tangan? Berapa orang angkat tangan? Berapa orang angkat tangan? Siapa angkat tangan? Ustazah. Nampak tak? Sebab yang ajar agama ialah ustazah. Guru fizik, dia tak rasa dia ajar agama. Ilmu fizik tu ilmu siapa? Ilmu fizik ilmu siapa? Ilmu Allah. Bukan ilmu tafsir saja, ilmu Allah. Ilmu biologi ilmu siapa? Ilmu Allah. Ilmu bahasa Melayu ilmu siapa? Ilmu Allah. Ilmu bahasa Inggeris ilmu siapa? Sepatutnya ilmu tersebut mesti kait dengan nama Allah. Barulah anak murid yang ilmunya dikait dengan nama Allah, bila dia bekerja, dikait kerja dengan Allah. Tapi problemnya adalah kita duk iqra' sahaja. Nampak tak, tuan-tuan? Nampak ke tak? Sikit je. Sikit saja. Maka sebab itu semua yang dikasihan, ramai orang menuntut ilmu, tetapi dia hanya nak cari ilmu. Apa jadi akhirnya? Dia tak dapat ilmu yang bermanfaat. Jadi sebab itu saya nak pesan pada diri saya sendiri dan kita semua, setiap kali kita masuk dalam majlis ilmu, marilah kita pastikan supaya dapat ilmu yang bermanfaat. Baik, kalau macam tu dengan cepat, sebab perbincangan hari ini tentang ilmu, lebih kurang macam tu. Sebab saya pengurusi majlis baik sangat, dia tak nak bagi saya tajuk, tak nak membebankan penceramah. Sebenarnya tak ada tajuk lagi beban pada penceramah. Sebab saya tak tahu apa yang tuan-tuan dah bincang sebelum ini. Tapi saya kira saya nak kembangkan dalam bidang ilmu saja hari ini. Bolehkah? Dah separuh, takkan tak boleh. Tinggal setengah jam dia lagi kot. Baik, semua yang saya kasih sekalian, kerana itu semua yang saya kasih sekalian, apakah ciri ilmu yang bermanfaat? Lebih kurang kita cerita, supaya kita tahu. Sebab hari ini orang kata ilmu di hujung jari, betul tak? Kita boleh tengok kat YouTube, kita boleh tengok kat TikTok, tetapi kita mesti ada penyaring, filter. Adakah ilmu yang nak masuk ke aku itu ilmu bermanfaat atau ilmu tak bermanfaat? Ilmu bermanfaat, dia ada ciri dia, dia ada hasil dia. Ilmu yang tak bermanfaat bukan sekadar lara, tetapi merosakkan seseorang. Baik, apa contoh ilmu bermanfaat, tuan-tuan? Ciri. Kata Imamul Ghazali, boleh tengok dalam kitab Bidayatul Hidayah dan banyak kitabnya yang lain, ditulis oleh ulama-ulama yang lain yang sangat risau terhadap potensi ilmu. Ilmu yang bermanfaat, pertama sekali, ilmu yang bila kita cerita, dia bawa diri kita kepada Allah. Dia bawa diri seseorang kepada Allah. Ilmu tidak bermanfaat, ilmu yang bawa kepada diri, bukan pada Allah, pada diri. Apabila bawa pada Allah, maka orang yang dibawa pada Allah makin bertambah ilmu, makin merendah diri. Orang itu, dia makin bertambah ilmu, dia makin merendah diri. Macam kata-kata Imam Syafi'i, kullama zadani ilma, zadani fahma an jahli. Setiap kali aku bertambah ilmu, bertambah faham, aku ni jahil. Tapi orang yang kalau dia ilmunya tak bermanfaat, makin dia bertambah ilmu, makin dia rasa besar diri. Dia rasa dia makin pandai, dia rasa pandai, dia rasa pandai.
Sebab tu dia suka rasa orang semua tak pandai. Dia rasa semua orang tak pandai, ni orang tak pandai, ni orang tak pandai. Tetapi ilmu yang bermanfaat, makin kita belajar macam Imam Syafi'i, makin rasa tak pandai. Beza. Apabila kita rasa kita tak pandai, maka lahirlah sifat tawaduk. Tetapi ilmu yang tak bermanfaat, bila rasa kita makin pandai, kita pun rasa nak memandaikan orang. Dalam kepala kita semua orang tak pandai, maka kita rasa semua orang salah, maka kerja kita, dan akhirnya lahirlah takabur. Lahirlah takabur. Saya nak tanya tuan-tuan, hendakkah kita masuk dalam majlis ilmu dan akhirnya dalam hati kita penuh rasa takabur? Nakkah rasa macam tu? Wal'iyazbillah. Tuan-tuan, iblis dilaknat oleh Allah. Adakah kerana dia tak solat? Iblis dilaknat oleh Allah. Adakah kerana dia tak puasa? Adakah dia ambil curi duit rasuah? Hanya satu salah dia. Apa dia? Sebab sombong. Sombong kerana dua benda. Jaga tuan-tuan. Kita semua kena memang ambil betul-betul ni sebagai ingatan. Pada saya terutamanya. Iblis sombong pada dua keadaan. Kerana dua keadaan. Yang pertama adalah dia rasa dia paling pandai. Rasa. Aku paling pandai. Bila duduk majlis ni dia tengok perhati orang. Aku pandai kali ni. Rasa paling pandai adalah rasa yang disuntik dalam hati oleh iblis kepada orang yang kalau dia menuntut ilmu bukan dapat ilmu bermanfaat. Rasa pandai. Yang kedua, iblis dilaknat kerana dia rasa dia paling kuat ibadat. Ulama tafsir kata a'lamuhum wa ajhaduhum. Dia rasa dia paling banyak tahajud malam. Dia paling banyak berbakti. Dalam kampung ni aku paling banyak bersedekah. Dalam kampung ni aku paling banyak tahajud. Dalam kampung, baik, dia rasa dia paling. Dan rasa tersebut masuk daripada ilmu yang tak bermanfaat. Jadi sebab tu semua yang dikasih lain, saya sangat takut sebab kita semua ni pencinta ilmu. Tetapi andai kita ambil separuh saja, saya nak ilmu, maka apa saja ilmu yang ada di TikTok, kita tak tengok manfaat ke tak manfaat, manfaat ke tak manfaat. Maka ketika itu, seandainya kita tengok tak bermanfaat, maka tinggalkanlah. Kalau seandainya kita masuk, lama-lama kita shock. Kita rasa best. Bila cerita tentang salah orang, orang sana tak betul, orang sana tak betul, kita sedang menyatakan bahawa kita semua betul, geng kita betul, puak kita betul, kita paling betul. Dan akhirnya tanpa sedar, kita terpengaruh dan menjadi ta'assub dengan pemikiran kita paling betul, kita paling pandai. Kita pandang semua orang. Bawalah pergi ustaz ke? Tak berapa pandai. Hatta tuan guru, tak berapa pandai. Hatta mufti, tak berapa pandai. Hak kita paling pandai. Bermula daripada pencinta ilmu yang tak dapat membezakan di antara sama ada ilmu itu bermanfaat atau ilmu yang tak bermanfaat. Baik tuan-tuan, saya nak pergi yang ketiga daripada doa tadi. Rezeki yang baik itu saya bagi pada orang-orang yang pakar ekonomi kat sinilah, yang kaki-kaki bisnes ni. Baik, yang ketiga tuan-tuan. Yang ketiga apa dia? Amal penting atau tidak? Amal penting atau tidak? Beza di antara amal dengan amal yang diterima. Nanti kita bincang sikit tuan-tuan. Beza di antara amal dengan amal yang diterima. Beza tuan-tuan. Beza daripada mula sampai ke habis ada beza. Dan kita hari ini disuruh untuk buat amal Nabi ajar, buat amal yang diterima. Baik. Semua yang saya kasih sekalian. Ramai orang, dia hanya fikir buat amal. Sepatutnya, dia kena fikir untuk buat amal yang mutaqabbala, amal yang diterima. Saya masih ingat tuan-tuan, saya pergi satu masjid lah. Kalau nanti bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan tahun ni bulan bila no?
Awal kan? Bulan Mac ya? Ya ke? Bulan 3 dah masuk dah raya nanti ya. Tuan-tuan, pada bulan Ramadan, kalau kita perasan, saya pernah pergi satu masjid, ya, masjid kampung di satu kawasan. Satu masjid. Pada malam tu, saya kena bagi tazkirah selepas daripada waktu solat witir. Habis tarawih. Lepas tarawih 20 rakaat. Lepas tu, daripada tazkirah. Saya pun bagilah sikit tazkirah. Tapi bukan nak cerita tazkirah saya. Saya nak cerita, bila habis solat tarawih, nak sampai kepada witir, imam tadah tangan. Dan saya yakin doa ini kebanyakan dibaca di banyak masjid. Tetapi pengalaman saya di masjid tersebut, sampai sekarang saya ingat. Imam baca doa, Allahumma ja'alna fi hadhihi lailati syahri syarifati mubarakati minas su'ada'i maqbulin wala taj'alna Allahumma minal ashqiya'i mardudin. Ketika imam baca doa ini, saya tengok air mata bergenang, bicara dia menjadi bergetar. Dan kemudian ketika disebut Allahumma ja'alna fi hadhihi lailati syahri syarifati mubarakati minas su'ada'i maqbulin, imam menangis, saf depan menangis. Masjid tu tuan-tuan, dia tak besar tapi dia compact, dia tertutup. Jadi dengar sedu-sedan imam dan jamaah menangis. Bila imam kata wala taj'alna Allahumma minal ashqiya'i mardudin, saya dapati tangisan mereka jadi lebih kuat. Saya terbayang zaman Nabi dulu, para sahabat banyak menangis, sedikit ketawa. Saya dapat rasa pada hari itu bagaimana mereka menangis ketika menadah tangan dan berdoa. Tuan-tuan, kenapa dia menangis? Malam Ramadan, tuan-tuan, setelah kita lalui ibadah sampai malam Ramadan, imam baca doa yang saya dapati kebanyakan masjid kita baca doa, tapi mungkin kita baca tapi kita tak rasa apa yang kita baca. Kita tak minta apa yang betul-betul kita harap. Dalam doa tu yang pertama, ya Allah, jadikanlah kami pada malam ini. Tuan-tuan, saya nak tukar kepada waktu duha ni. Wahai Allah, jadikanlah kami pada waktu duha ini ya Allah. Allahumma ja'alna fi hadhihi lailati syahri syarifati minas su'ada. Su'ada. Apa makna su'ada, tuan-tuan? Orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang bahagia. Orang-orang yang bertuah. Siapakah dalam majlis ni, tuan-tuan? Orang yang beruntung, orang yang bahagia, orang yang bertuah. Setelah kita buat amal ni, tuan-tuan, kita datang, kita duduk majlis ilmu, kita mendengar, kita turut berbincang. Tuan-tuan, dalam majlis ini rupanya ada dua kelompok. Satu kelompok disebut su'ada, orang yang bahagia, orang yang bertuah, orang yang beruntung. Siapakah dia orang yang bahagia, bertuah dan beruntung, tuan-tuan? Maqbulin. Siapa dia orang dia? Orang yang amalnya diterima oleh Allah. Allah. Wala taj'alna Allahumma, wahai Allah, janganlah ya Allah jadikan kami dalam majlis ini ya Allah minal ashqiya. Tuan-tuan kalau tengok ashqiya dalam kamus, janganlah kami ya Allah dalam golongan ashqiya. Apa makna ashqiya? Ashqiya maknanya adalah orang yang celaka. Orang yang celaka. Rupanya ada golongan orang celaka pada beramal, tuan-tuan. Siapa dia? Lawan pada maqbul adalah mardud. Apa mardud? Orang yang tertolak amal. Sebab itu, tuan-tuan, para sahabat zaman lampau, para awliya salihin zaman lampau, mereka bukan fikir, hanya fikir aku nak buat amal.
tetapi kemudian mereka fikir bagaimana amal mereka diterima oleh Allah. Bagaimana amal mereka diterima oleh Allah. Baik tuan-tuan, macam mana kita nak jadi amal kita diterima oleh Allah? Baik, jom kita baca satu doa tuan-tuan. Kalau tuan-tuan okeylah, kita tambah satu doa sama-sama. Boleh? Baik. Doa ni tuan-tuan, macam ni. Doa ni, dia macam ni lah ya. Tuan-tuan perasan tak lah ni, kita kan terdedah dengan maklumat yang banyak. Tuan-tuan setuju? Semua ada handphone kan? Kita buka saja, kita dapat maklumat. Kita dapat cerita. Tak semua cerita tu cerita yang bagus-bagus. Cerita orang kelahi, cerita rumah tangga. Tuan-tuan perasan tak? Cerita orang kena hukum gantung, cerita orang kena bunuh, cerita orang aksiden. Betul tak tuan-tuan? Tahukah kita bahawa satu benda yang kita tengok, satu benda yang kita dengar, apatah lagi satu benda yang kita rasa, benda tersebut dia boleh datang kat kita. Vibe dia boleh datang kat kita. Yang dengan sebab itulah, tanpa kita sedar, kita tak rasa dia datang kat kita. Kita tak tahu dia datang kat kita. Tetapi kita akan dapati hidup kita mudah penat, bocor. Kadang-kadang kita rasa macam nak marah tu macam lebih daripada patutnya. Kita rasa baik. Kadang-kadang kita rasa saya nak maafkan orang tapi tak boleh nak maafkan. Baik, semua yang saya kasih sekalian, kenapa? Sebab benda tu masuk, dia beratkan hati kita tanpa kita sedar. Baik, sebelum kita nak bincang sikit lagi pada maksud doa orang yang amalnya diterima oleh Allah, tuan-tuan, jom kita baca satu doa. Yang doa ini kata Nabi, man ra'a mubtalan, barang siapa kalau tengok sesuatu musibah, maka dia baca doa ini, maka musibah tersebut akan mendinding kita, doa ini akan mendinding kita daripada musibah tu datang kepada kita. Sebab di hujung doa tersebut Nabi kata, lam yusibhu dzalikal bala, orang tu takkan kena musibah yang dia tengok, yang dia tahu tersebut. Nakkah kita baca? Nakkah kita baca? Baik, kalau nak, jom kita baca betul-betul tuan-tuan. Sebab hari-hari kita tengok musibah zaman ini, ya, kita tak nak dia berlaku pada diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Okey, kita ulang 3 kali mungkin sebab ada yang tertinggal-tinggal tadi. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Sekali lagi, ya Allah, kita minta betul-betul kita semua, apa saja yang kita tahu dia akan halang kita dengan doa ini daripada datang kepada diri kita yang dianya merosakkan kita. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan,
Amal penting tak? Tolong letak dalam kepala kita yang penting adalah amal yang diterima. Sebab bila amal itu yang kita buat, tetapi amal yang diterima ialah apa yang Allah tetapkan untuk kita ikut sepenuhnya, zahir dan batin. Sebab hari ini tuan-tuan nampak tak? Ini kita cerita adik-beradik, anak beranak tuan-tuan. Bukan nak mengata tetapi nak belajar. Perasan tak hari ini orang pergi umrah, kadang-kadang dia pun ambil gambar kan? Pergi hantar. Kadang-kadang di tengah tawaf dia pergi live. Dia nak tengok berapa dia punya apa dia? Like. Tuan-tuan perasan tak benda tu? Dia sedang buat apa tu? Dia sedang buat amal kan? Tapi agak-agaknya, apa tujuan kita buat amal yang orang lain kita minta tengok amal kita? Takut dalam tu ada riak. Menyebabkan hari ini kita tak takut pun. Dan sebab itulah kita takut, kita amal, tetapi bukan amal yang diterima. Maka kerana itu semua yang dikasihan menyebabkan amal kita tak diterima oleh Allah. Masuk kita dalam kubur tuan-tuan, kosong amalan kita. Berdiri depan Tuhan, kita minta, ya Allah, mana amalan aku kosong di sisi Allah. Alangkah ruginya tuan-tuan orang yang beramal. Orang lain tak beramal tu memang rugi dah tuan-tuan. Tetapi orang yang beramal, tetapi amalnya tak diterima, itu disebut oleh Allah, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Orang yang dah diberi peringatan, dia beramal lah maknanya, tetapi amalnya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul hal nabbikum bil akhsarina a'mala alladhi dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Kan itu semua yang saya kasih sekalian. Marilah bila kita beramal, kita minta pada Allah, wahai Allah, jadilah amalku ni diterima oleh Engkau. Ikhlaskan hatiku ya Allah. Kita buang sebarang rasa untuk kita harap orang beri penilaian dan pujian kepada amal yang kita lakukan. Baik. Saya tinggal 20 minit lagi masa saya. Ada tak saya nak raikan, mungkin kalau ada, mungkin saya cakap daripada tadi tak berapa jelas. Mohon penjelasan. Saya bagi ruang. Boleh Hajah Sharifah? Ya, okey. Dia cakap dari sana je. Tuan-tuan haji boleh cakap daripada sana mana apa yang saya sampaikan tadi tak berapa jelas. Tuan-tuan? Tak ada kah? Baik. Kalau macam tu semua yang dikasih sekalian, ya, Masya Allah. Oh, memang tuan-tuan ada WhatsApp group ya? Suruh seorang tanya. Oh, okey, faham. Saya faham, Masya Allah ya. Okey. Salam. Allah. Nanti saya akan kembangkan ya, tuan-tuan jangan risau. Okey, Masya Allah. Soalan yang sangat bagus, sesuai sangat dengan perbincangan kita pada hari ini. Sebab akhir sekali memang saya nak bawa kepada perbincangan kita adalah bermula daripada ilmu yang bermanfaat, dia mesti pergi pada amal yang diterima. Setiap ilmu yang bermanfaat, dia akan pergi pada amal yang diterima. Bila ilmu tak bermanfaat, dia tak pergi pada amal. Biasanya dia bergaduh je lebih. Dia berdebat je kuat. Dia berhujah saja. Tetapi amal memang tak ada. Ya? Maka jadilah dia tu al-ulama, dia bukan amilin. Ingat tak ulama dulu gelaran untuk ulama dia? Ulamaul amilin. Sebab dia ulama, dia amal. Zaman sekarang, dia alim, tetapi dia tak amal. Akhirnya bila tak amal, dia akan pergi pada berdebat, berhujat, berkelahi. Akhirnya pecah masyarakat. Baik, Hajah tadi tanyakan soalan. Ya, okey, mungkin satu penjelasan lah ya.
dalam kita beramal, mungkin ada kadang-kadang diberikan ada doa-doa yang bagian-bagian fadilat dan kelebihan dia kan? Macam tu kan? Baik. Sama ada amal ataupun zikir ataupun doa yang kelebihan. Dan antaranya adalah contohnya menghapuskan dosa yang bagian sekian banyak kot lebih kurang macam itulah. Kan? Dosa yang sekian banyak. Jadi kelihatannya kadang-kadang terfikir dalam kepala kita bahawa adakah dengan doa-doa yang sebegini sahaja kemudian akan diambil mudah oleh orang. Kalau macam tu tak payah duk susah-susah amal lah. Sebab baca doa ini dihapuskan, baca doa ini dapat macam ni. Jadi bagaimana keadaan untuk kita faham situasi ini? Macam tu ke lebih kurang aja? Okey, alhamdulillah. Baik, semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian. Sebenarnya tuntutan pertama kita adalah untuk mengabdikan diri Allah dan dengan cara wasilahnya adalah beramal. Memang kita kena beramal sebanyak mungkin. Baik. Namun dalam masa yang sama, sebab kita bukan malaikat, kita adalah manusia. Bila sebut manusia, sifat manusia ada kelemahan. Dengan sebab lemah itu kita melakukan kedosaan. Kita tak nak buat dosa tapi terperangkap dalam dosa. Kita tak nak buat maksiat, kita terperangkap dengan maksiat. Kadang-kadang maksiat itu berupa maksiat yang zahir, kadang-kadang berupa maksiat batin. Jadi kerana itu semua yang dikasihan, maka ada dalam bentuk doa-doa orang yang beramal. Orang tu bila dia ada kesedaran, dia beramal. Bila dia beramal, dia kena yakin bahawa amal dia tak sempurna. Maka dengan sebab dia berusaha untuk beramal, maka untuk orang ini baginya tawaran kedua untuk berdoa keampunan dan zikir-zikir dengan kelebihan keampunan yang begitu banyak. Ini untuk orang ni. Bukan untuk orang yang tak beramal. Tetapi dia hanya ambil yang ni untuk mendapat keampunan. Tidak. Contohlah tuan-tuan ya. Bila muazzin, dia laung azan, hayya 'alas salah. Apa kita jawab? La haula wala quwata illa billah. Boleh tak kita kata, baik, boleh tak kita kata saya solat kerana tidak ada daya dan upaya melainkan diberi oleh Allah. Maka sebab tu saya solat, sebab tak ada daya saya untuk solat, tak ada upaya saya solat melainkan yang diberi oleh Allah. Boleh kata tak? Boleh kata tak? Boleh. Sebab kita solat. Cuma kita kata tak ada daya upaya saya melainkan yang diberi oleh Allah. Boleh tak orang yang solat kata macam tu? Dia kena kata macam tu. Bukan sekadar boleh, dia mesti kata macam tu. Supaya dia tak rasa dia kuat. Tetapi Allah beri kuat. Allah beri kuat. Boleh tak orang tak solat, dia kata, saya tak solat sebab tak ada daya dan kekuatan diberi oleh Allah. Tak boleh. Walaupun dua-dua sebut la haula wala quwata illa billah, tetapi perkataan la haula wala itu digunakan untuk orang yang solat, bukan untuk orang yang tak solat. Sebab tak solat maknanya lain. Jadi dalam konteks tadi, dia adalah kelebihan bagi orang yang bersungguh melakukan amal. Dia bersungguh-sungguh melakukan amal, tetapi kita kena sedar, dalam kita melakukan amal, kita melakukan ada maksiat. Kita lakukan kejahatan. Kadang-kadang mulut kita terumpat orang dengan begitu mudah. Sebab dosa ada yang kita sedar, ada yang kita tak sedar. Kebanyakan daripada dosa kita ialah dosa yang kita tak sedar. Kebanyakan daripada dosa kita ialah bukan yang kita sedar, dosa yang kita tak sedar. Jadi sebab tu adanya zikir tersebut supaya dapat menghapuskan dosa-dosa yang kita tak sedar pada orang yang nak melakukan amalan. Baik, saya harap saya dapat menjawab. Dan semua yang dikasih sekalian, akhir sekali, sebab kalimah yang paling best didengar dalam kuliah ialah akhir sekali. Apabila kita berilmu dengan ilmu yang bermanfaat, bila kita minta amal kita amal yang diterima, kemuncak daripada hidup kita tuan-tuan, apakah yang kita minta paling utama? Apabila kita telah settle semua benda dalam hidup, apakah benda utama yang kita minta? Tuan-tuan? Ya? Baik. Terima kasih. Saya dah dapat jawapan dia. Tuan-tuan, sebut dengan jelas dalam hati, semua benda yang kita nak buat ini akhir sekali adalah untuk mendapat husnul khatimah. Untuk mendapat husnul khatimah. Tidak ada nilai sebenarnya amal yang kita buat baik sekarang
andai seorang itu bila menjelang matinya, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sebab itu, kita kena ada dalam hati kita letak, bila kita buat amal, bila kita minta ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, mestilah ya Allah, sudahkanlah hidup aku dalam keadaan husnul khatimah. Benda tersebut mesti ada. Dan mati ini adalah satu benda yang kita tak disuruh takut, tetapi disuruh kita ingat. Tetapi disuruh takut pada mati adalah mati yang kita takut, mati orang dalam keadaan su'ul khatimah. Semua yang dikasihi sekalian, kerana apa? Sebab Nabi pernah sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Nabi bercerita tentang manusia, Nabi SAW berkata, Allah sebut dalam Nabi sebut dalam hadis bahawa manusia ini dicipta dalam perut seorang ibu, arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfuhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Fa wallahi alladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fa yusbiqu alaihi al-kitab fa ya'mal bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fa ya'mal bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Ya. Saya tak nak cerita yang awal, saya nak cerita yang Nabi bersumpah aja. Nabi bersumpah akan ada di kalangan kamu, kata Nabi, yang beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga dia nak masuk dalam neraka tinggal satu hasta sahaja. Tiba-tiba dia melakukan amalan ahli syurga, dia masuk dalam syurga. Wa inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli jannah. Ada di kalangan kamu, kata Nabi, yang beramal dengan amalan ahli syurga, hingga dia dan syurga hanya tinggal satu hasta nak masuk. Tiba-tiba berubah ketika mati dia. Dia lakukan amalan ahli neraka. Orang ini dibakar dalam neraka. Jadi tuan-tuan, ketika kita hari ini buat baik, istiqamah kita minta adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Kena letak tuan-tuan. Sehingga Abu Darda menulis, dia kata apa? Kata Abu Darda, man salima ala imanihi ayuslaba anhu 'inda mautih illa sulibah. Tidak adalah orang yang tak pernah rasa takut pun, nanti aku mati ya, baik ke buruk, dia tak pernah rasa risau pun. Dia buat amal banyak tapi dia tak ada risau dalam hati, orang ini akan tercabut iman dia. Ada orang yang tercabut iman menjelang mati, tuan-tuan, antara cirinya adalah orang yang dia tak takut pun. Saya, tuan-tuan, saya ingat satu hari dulu, sebab Nabi katakan ja'al mautu bima fih. Ya, dalam hadis diriwayatkan oleh juga Imam Tirmizi, ja'al mautu bima fih, daripada Uqbah bin Amir. Nabi kata mati itu datang bersama dengannya sesuatu. Dan salah satu sesuatunya adalah setiap kita nanti saat kita menjelang pada saat kematian, dua saja, husnul khatimah, su'ul khatimah. Sebab telah usaha kita sekarang, ilmu bermanfaat, amal yang diterima, itu usaha kita. Tapi harapan kita untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Tuan-tuan, saya buat training, saya buat latihan. Kemudian, lepas latihan tu, latihan ni sebuah korporat, tuan-tuan, sebuah syarikat korporat. Tiba-tiba bahagian HR tu jumpa saya, bahagian yang latihan, dia kata, Ustaz, boleh tak Ustaz buat kursus jenazah? Korporat suruh buat kursus jenazah. Saya, yang pertama, saya tak berapa pandai kursus jenazah ni, tuan-tuan. Teori dia boleh, tapi jarang, tak banyak masa urus jenazah. Urus jenazah orang tua aja. Jadi saya kata saya akan cari orang yang pandai urus jenazah. Cari susah, tuan-tuan, sebab company ni besar, dia nak meyakinkan lah. Akhir sekali saya jumpa seorang yang dia urus jenazah. Saya tengok dia punya cerita dia tu, saya yakin pada hari saya jumpa tu dah lebih daripada 1000 orang jenazah yang diurus. Ayah dia
kerja urus jenazah, tok dia urus jenazah. Tuan-tuan, 3 generasi urus jenazah. Cuba bayang, dia daripada kecil, zaman tok lagi, tok dia dah bawa urus jenazah. Jadi saya pun dapat nombor dia pun, saya call. Saya kata, Ustaz, boleh tak saya nak jumpa sebab ada urusan saya nak bincang, ada orang minta kursus jenazah. Dia kata, bolehlah. Tapi tuan-tuan, rupanya berurusan dengan orang hidup ni tak susah sangat. Tapi berurusan dengan orang mati susah, tuan-tuan. Sentiasa sibuk memanjang. Sampailah akhirnya, kami pun setkan appointment jumpa. Tapi Ustaz boleh jumpa pukul 12 saja, 12 malam. Saya kata, di mana? Saya bagi location. Saya pun follow lah location kan, ikut Waze kan. Waze, Google apa dia panggil? Google apa tu? Map. Google Map. Jadi, ikut, turn left, turn right. Lepas tu, sampai, dia buat titik-titik. You have to walk. Jalan, masuk kanan, kiri. Pukul 12 saya sampai, tuan-tuan, baru dia bagi tahu you have reached your destination. Hang dah sampai, tu maksud dia kata. Hang dah sampai ke lokasi. Tuan-tuan tahu tak, ya Allah. Dia bawa saya kat mana? Tengok suka takutkan orang, tengok masya-Allah. Kita adalah tak berapa berani. Dah bilik jenazah. Bilik mayat, tuan-tuan. Allahu Akbar. Masa tu sayup-sayup dengar bunyi serigala mulalah. Allahu Akbar, naik bulu roma, tuan-tuan. Jadi saya pun Masya Allah, saya tengok betul-betul bilik jenazah hospital kan, dipanggil tepi sekali hospital, ada satu hospital lah. Saya pun call dia, Ustaz, kat mana? Dia kata, Allah Ustaz, patut saya tunggu Ustaz kat situ, tapi apakan daya, saya ada kes tak selesai lagi, ada satu jenazah ni, bla 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 bla. Ustaz, tunggu saya Ustaz. Saya kata, kat mana nak nunggu? Ustaz, tolak je pintu tu. Kat dalam tu ada satu kursi, ada meja stainless steel, ada kursi pun stainless steel. Ustaz duduk kat situ tunggu saya, Masya Allah. Tuan-tuan, Masya Allah. Saya tolak pintu, tuan-tuan. Dia bunyi tu memang macam cerita yang kita pernah tengok, tuan-tuan. Krek. Masya Allah. Saya pun tutup cepat-cepat, tuan-tuan. Takut ada kat luar. Saya pun duduk, ya Allah. Tuan-tuan yang cerita kat orang, cerita ni malu saya. Masa itulah ya Allah berdoa, ya Allah. Ayat kursi tertukar dengan doa makan jadi, tuan-tuan, Masya Allah. Nak bayar ajar, baik, berdoa macam-macam, tuan-tuan. Masya Allah. Saya pun, tuan-tuan tahu tak, dia datang pukul berapa? 1:30 pagi. 1.5 jam kat situ, tuan-tuan. Tak tahu berapa kali round surah Yasin, surah Bani Ar-Rahman, berapa kali round tak tahu dah. Akhir 1:30 dia datang dengan PPE dia tu. Oh Ustaz, minta maaf Ustaz lambat. Dia tu. Saya kata tak apa. Ya, buat muka biasa kan. Jadi dia pun duduk depan saya. Dia kata, sebelum kami bincang apa yang patut kami bincang, saya tanya dia soalan. Saya kata, Ustaz, tanya tu bagi macam nampak meyakinkan lah, tak nak macam kelang kabut. Ustaz, sepanjang Ustaz meruskan jenazah, berapa banyak hantu yang Ustaz nampak? Tak nak macam dia nampak awal, Ustaz ni takut sangat. Macam Ustaz pergi takut. Jadi tanya tu macam cantik lah. Dia kata apa, tuan-tuan? Tak tahulah Ustaz. Saya dah urus jenazah, kadang-kadang saya urus jenazah ni, wallahi dia kata masuk kubur ni, seorang-seorang. Orang gali kubur, kadang-kadang dia kena bawa mayat tu yang tak dituntut tu, mahkamah putuskan untuk urus juga, tak ada orang claim. Saya bawa pernah jenazah tu seorang, urus, letak dalam kubur, kadang-kadang pukul 12, kadang-kadang tengah malam, seorang-seorang, tuan-tuan. Hui, saya kata. Tapi Ustaz, saya tak tahu. Saya tak pernah nampak hantu. Saya tak pernah nampak hantu. Dan hati saya, awak tak bagi tahu tadi. Kan? Patutnya masa tunggu tu bagi tahu sikit cerita pengalaman saya, Ustaz. Saya tak pernah jumpa hantu. Lega sikit kan? Sebab tadi sepanjang-panjang tunggu tu, tuan-tuan, ya Allah, jangan bunyi cicak. Dia bunyi cicak biasa tapi dengar macam bunyi mengilai, tuan-tuan ya. Terasa macam benda tu, pintu tu terbuka, tiba-tiba mana merangkak keluar. Hak yang kita tengok selama ni, hak dalam cerita tu keluar, tuan-tuan, malam tu. Satu-satu. Baik. Bukan tu saya nak cerita, tuan-tuan. Saya tanya dia soalan. Ustaz dah mengurus jenazah terlampau banyak. Ini bukan dalil, tuan-tuan. Saya tak perlu. Ini bukan dalil cerita saya. Ini cerita saja. Untuk kita fikir. Saya tanya dia, Ustaz,
Ustaz dah urus banyak jenazah. Dan manusia bila mati, saya mati, tuan-tuan akan mati. Kita ada dua je pilihan, tuan-tuan. Husnul khatimah, su'ul khatimah. Tak ada lain, tuan-tuan. Husnul khatimah, su'ul khatimah. Tak ada lain. Dua saja depan kita. Saya tanya dia, Ustaz, untuk orang yang Ustaz urus jenazah, saya dengar dah 1000 orang Ustaz urus. Ada tak tanda orang kalau mati husnul khatimah? Ada tak tanda kalau orang mati su'ul khatimah? Saya tanya soalan tu, tuan-tuan, dia terus diam. Dia tengok pada peti mayat banyak, tuan-tuan. Dia cakap perlahan kat saya, dibisik. Dia kata, Ustaz, saya ni bila urus jenazah, yang pertama janji saya ialah saya tak boleh buka aib jenazah. Itu janji saya. Saya tak boleh nak buka. Maksudnya tak boleh kata si Fulan, si Fulan, dia cerita kat orang. Saya tak boleh nak cerita, Ustaz. Tetapi tuan-tuan tolong dengar apa dia cakap atas pengalaman dia. Tapi Ustaz, saya nak bagi tahu kat Ustaz, ni sekadar pengalaman saya yang sedikit. Dia kata apa dia? Wallahi, setiap orang mati ada tanda pada dia husnul khatimah atau su'ul khatimah. Setiap orang, maksudnya saya dan tuan-tuan akan dapat benda sama, tuan-tuan. Setiap orang pada mati, dia akan ada nampak wajah atau tubuh atau keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Dia akan tanda. Cuma saya tak boleh nak cerita kat orang fulan tu. Mula-mula dia kata saya nampak. Dan saya akan tanya apa dia. Saya nampak, saya akan tanya, buat survey. Kadang-kadang saya nampak benda mati teruk, saya akan tanya, Ustaz, masa tu kopiah tak boleh tutup lagi, Ustaz. Tudung labuh kita tak boleh tutup kalau kita andai jahat. Kalau mati jahat, kesan dia ada tanda. Saya tak boleh nak cerita tanda tu macam mana, dia kata. Sebab bila dah terlampau banyak, saya nampak tanda tersebut. Dan bila saya nampak tanda tu, akhir-akhir, dulu dia tanyalah. Kalau dia nampak tu, dia buat tanya orang, dia ni apa, dia selidik kan. Tapi lama-lama dia dah tak tanya lagi dah. Dan bila saya tengok kadang-kadang, seorang-seorang saya uruskan jenazah, dia kata, saya menangis. Sebab dia kata apa dia, Ustaz, kalau di dunia mata kasar kita boleh nampak, saya boleh bayang tak dah dimasuk dalam kubur jadi macam mana? Kalau atas dunia mata kasar orang yang biasa tengok boleh nampak bagaimana dalam kubur, bagaimana kubur nanti dia, bagaimana keadaan orang yang dalam kubur nanti, bagaimana kubur nanti dia, bagaimana soalan, bagaimana sengsaranya nanti di alam kubur. Bila saya dengar persoalan tu, tuan-tuan, Masya Allah, betul lah, al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal. Mati datang tiba-tiba dan kubur itu akan jadi sunduk amal yang dialah kalau kita di atas muka bumi. Dan yang satu benda yang saya bila dengar, saya kata Masya Allah, saya terus doa, Ya Allah, matikalah dalam husnul khatimah, Ya Allah. Ketika manusia kita boleh tipu dengan kata-kata kita yang baik, ketika kita mungkin selindung dengan orang kerana kononnya orang nampak kita baik, tapi kematian akan buka sebenar-benarnya segala apa yang terselindung. Saya terus tanya dia, Ustaz, pengalaman Ustaz lah, Ustaz. Saya tanya pengalaman dia. Saya tak nak buka kitab-kitab yang banyak yang kita pun ramai kita dah belajar tentang husnul khatimah, su'ul khatimah. Ustaz, apakah benda yang nombor satu yang menyebabkan orang tu mati su'ul khatimah? Apa benda yang paling sebab menyebabkan orang tu mati su'ul khatimah? Yang ni, tuan-tuan, dia cakap dia tak payah fikir. Dia jawab soalan ni, tuan-tuan, dia cakap tak payah fikir. Maksudnya, itulah penelitian dia yang dia nampak selama ni. Saya tanya, apakah benda paling banyak menyebabkan orang itu mati su'ul khatimah? Dia tak payah fikir. Jawapan dia apa, tuan-tuan? Anak yang derhaka pada mak dan ayah. Anak yang derhaka pada mak dan ayah. Dia kata, Ustaz, wallahi, anak ada banyak sangat kalau Ustaz nak cerita. Satu malam ni sampai pagi kita tak cukup. Saya dengar, Masya Allah, tuan-tuan. Sebab itulah bila kita datang ke majlis yang sebegini, setiap hari baru kita sebenarnya Allah nak tanya kita, apa buat baik kita pada mak kita hari ini, pada ayah kita. Mungkin ramai kata, ayah saya dah meninggal, tuan-tuan. Hubungan kita dan ayah mak kita tak putus dengan sebab mereka meninggal. Hanya putus kalau kita meninggal. Berapa banyak sejak kita balik sampai dia meninggal, kita pecahkan hati dia.
Kita rasa okey. Sebab syaitan akan tutup salah kita tersebut. Syaitan akan tutup. Engkau okey, engkau dah solat, engkau dah pakai tudung, engkau dah buat begini, engkau dah sedekah banyak. Tetapi ada dosa kita pada ibu kita, tuan-tuan. Saya nak cerita ni, tuan-tuan. Ramai orang suruh ceramah tentang anak, tentang ibu ayah ni pada anak-anak dak-dak. Pada kita ni, tuan-tuan, yang patut kena cakap tentang benda ni. Sebab kita tak nak tempah mati su'ul khatimah. Kita tak nak tempah mati su'ul khatimah. Hanya kerana kita tak pernah doa pada mak ayah kita. Hanya kerana kita tak pernah kadang-kadang kita bersalah dengan mak, sombong kita, ego kita. Apatah lagi dia makin tua, kita makin kaya, kita makin senang, kita pandang rendah. Anak mak kita tak pergi universiti, kita belajar sampai universiti, kita pandang rendah. Tuan-tuan, jangan tempah su'ul khatimah. Sebab saat su'ul khatimah, apa lagi? Sebab kita tak boleh undur balik belakang untuk hari esok. Sebab kita dah habis pada penghujung hari kita. Kerana itu, Masya Allah, marilah semua yang ada di sini, hari-hari kita bangun apa benda baik yang aku boleh buat untuk ibu aku. Sebab tu saya selalu sebut pada diri saya, bila kita ada peluang melakukan sesuatu ketaatan, kita doalah pada Allah, wahai Allah, jadikanlah ini pahala hadiahnya untuk ibu aku, wahai Allah. Hadiah untuk ayah aku, wahai Allah. Tuan-tuan, jangan kata, tolong jangan kata, mak saya kuburnya pokok puding, dah berbanir dah. Sebab dah meninggal 30 tahun lampau. Tuan-tuan, hari ini Allah masih nak tengok apa kebaikan yang kita lakukan. Kerana itulah, kita nak kesudahan yang terbaik pulang pada Allah. Dan kesudahan itu kita dapat apabila kita mendapat ilmu yang bermanfaat, dengan amal yang diterima, mati dalam keadaan husnul khatimah. Inilah yang kita harapkan bersama-sama kepada kita semua, insya Allah. Semoga semua yang dikasihi sekalian, pertemuan kita pada pagi hari ini, pada duha penuh berkat ini, di bawah rumah Allah, dalam rumah Allah yang sangat mulia ini, Allah berikan kita manfaat yang sangat banyak. Marilah kita menadah tangan dan berdoa ketika para malaikat belum lagi meninggalkan majlis ini. Kita pohon pada Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Muntaqim. Ij'al jam'ana hadha jam'an marhumah. Jadikanlah pertemuan ini, ya Allah, sebuah pertemuan yang Engkau rahmati pada kami semua, ya Allah. Berilah kami, ya Allah, ilmu yang bermanfaat sentiasa, ya Allah. Berilah kami keseronokan dan kegairahan untuk melakukan banyak ketaatan demi ketaatan, ya Allah. Jadikanlah amal kami ini diterima oleh-Mu, wahai Allah. Allahumma ya Allah, kami tenggelam dalam kejahilan kami, berilah cahaya ilmu kepada kami, wahai Allah. Ya Allah, kami tenggelam dalam kealfaan, kelalaian, ya Allah. Berikanlah kepada kami, ya Allah, ingatan sentiasa agar kami tidak lupa, wahai Allah. Allahumma ya Hannan, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadikanlah kami, ya Allah, ada dalam majlis ini sahabat kami, saudara kami yang sedang berhadapan dengan satu masalah yang sangat berat baginya. Maka angkatlah masalah itu daripadanya dengan belas kasihan daripada-Mu, wahai Allah. Ada dalam majlis ini yang sedang meringsa kesakitan, ya Allah. Engkau Maha Penyembuh, sembuhkanlah, ya Allah. Ada di kalangan kami yang sedang terbeban dengan masalah keuangan, maka berikanlah penyelesaian. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah, ya Allah. Sekira-kira kami tidak langsung bergantung kepada makhluk, ya Allah. Hatta kami tidak perlu bergantung kepada anak kami sendiri, wahai Allah. Allahumma ya Allah, ada di kalangan kami hati yang terjarak dengan orang yang kami sayang, ya Allah. Orang yang kami sayangi kian jauh hatinya daripada kami. Anak-anak kami yang kian melupakan kami. Anak-anak kami yang melukakan hati kami, wahai Allah. Jadikanlah doa kami dalam majlis ini, wahai Allah, apa kira sebagai pengikat antara hati kami dan orang yang kami sayang. Satukanlah setiap pasangan yang ada dalam majlis ini, wahai Allah. Suburkan kasih sayang antara kami, wahai Allah. Jadikanlah setiap suami penuh reda memberi khidmat kepada isteri, dan jadilah isteri penuh reda memberi khidmat dan kasih sayang kepada suami. Ikatlah ikatan kami seperti mana Engkau mengikat hati Nabi dan para istrinya, wahai Allah. Allahumma ya Hannan, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami menadah tangan merayu kepadamu, ya Allah. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil kubur. Wahai Allah, kasihanilah kami saat nanti kami telah menjadi ahli kubur, ya Allah.
Jadikanlah liang lahat itu lapang buat kami, janganlah sempitkan ya Allah. Jadikanlah liang lahat buat kami terang, janganlah gelapkan wahai Allah. Jadikanlah dia harum ya Allah, jangan busukkan ya Allah. Wahai Allah, ketika Nabi menyebutkan dalam getar suaranya, akan ada orang saat masuk saja di alam kubur, tanah menghimpitnya sehingga bertemu di antara rusuknya. Janganlah itu kami wahai Allah. Allahumma ya Allah, tolonglah kami saat nanti kami dibangunkan di padang mahsyar. Letakkanlah kami di bawah lindungan-Mu wahai Allah. Letakkanlah kami di bawah teduhan-Mu wahai Allah. Ya Allah, ketika saat manusia dipanggil untuk dibicarakan, janganlah ya Allah Engkau hisap kami dengan hisap yang susah ya Allah. Masukkanlah kami dalam syurga tanpa hisap ya Allah. Ya Allah, tuliskanlah setiap yang menadah tangan pada waktu ini wahai Allah, nama kami telah terdaftar dalam daftar ahli syurga wahai Allah. Jangan ada walau seorang di kalangan kami namanya terpahat di pintu neraka Jahannam. Kami dengar tentang bagaimana menjerit merontanya ahli neraka Jahannam kerana mereka dibakar ya Allah. Janganlah tubuh kami yang kerdil ini menjadi ahli neraka wahai Allah. Ya Allah, kami mendengar betapa ahli neraka menjerit kerana terlampau dahaga, dan mereka itu dituangkan dengan tembaga dan timah yang menggelegak dalam rahang mereka, dalam halkum mereka ya Allah. Janganlah itu kami wahai Allah. Allahumma ya Allah, berilah kami pertolongan ya Allah. Ya Allah, di penghujung ini, doa ini Engkau tidak akan perkenankan ya Allah, sehingga setiap anak yang ada dalam majlis ini mendoakan kedua ibu bapanya. Ya Allah, jadikanlah doa ini adalah mengangkat darjat ibu kami wahai Allah. Kami pernah menumpang dalam rahimnya satu masa dulu dan kami tidak pernah mampu membayar jasa itu wahai Allah. Ya Allah, kami pernah ya Allah pada satu ketika tumpah darah merah ibu kami melahirkan kami wahai Allah. Saat syaitan lupakan jasa itu, janganlah ya Allah kami lupakan jasa itu ya Allah. Angkatlah darjat ibu kami wahai Allah. Ada satu masa ibu kami meraung kesakitan ya Allah kerana melahirkan kami. Janganlah kami lupakan waktu itu ya Allah ya Tuhan kami. Ada perkataan kami, akhlak kami, perbuatan kami yang melukakan hati mereka. Janganlah Engkau perkirakan itu kami sebagai anak yang derhaka wahai Allah. Wahai Allah, kami tidak pernah membilang peluh yang mengalir daripada tubuh seorang ayah dulu saat membesarkan kami untuk menjadikan kami manusia pada hari ini. Maka ya Allah, angkatlah darjat manusia yang kami panggil ayah itu wahai Allah. Allahumma ya Allah, angkatlah darjat mereka setinggi-tingginya ya Allah. Angkatlah darjat mereka setinggi-tingginya ya Allah. Anak-anak kami jadilah anak yang baik wahai Allah. Janganlah jadi anak kami nanti di hari akhirat mendakwa kami kerana lalai kami mendidik mereka pada agama. Janganlah anak kami di hari akhirat menuding jarinya kepada kami wahai Allah, kerana kami melupakan mereka terhadap mengingati-Mu wahai Allah. Mereka jahil tentang agama, mereka tidak faham tentang Al-Quran, mereka tidak kenal Nabi kekasih-Mu wahai Allah. Maka jadilah majlis ini ya Allah sebuah majlis zikir buat kami, mengingatkan kami. Berilah majlis ini sebagai cahaya penerang buat kami agar kami dapat memerangi kejahilan dan kealfaan dalam diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami mengulang doa yang disebut oleh Nabi Adam dan Siti Hawa yang menyatakan bahawa kami sering menzalimi diri kami sendiri. Andai tidak diberi petunjuk, nescaya kami akan tergolong dalam golongan yang sangat rugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan doa tadi, terima kasih semua di atas kebersamaan sampai ke penghujung. Ampun maaf semua di atas perkataan, akhlak, tingkah laku saya yang tidak sempurna. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.